Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama aku, Siti Nur Aisyah, dalam podcast yang ketiga berkaitan dengan petua dan pantang larang masyarakat Melayu di Sarawak. Sebelum ni, aku sudah pernah buat 2 podcast berkaitan dengan petua dan pantang larang masyarakat Melayu Sarawak juga. Jadi, kalau korang belum tengok 2 podcast aku tu, korang bolehlah tengok dan nanti korang akan fahamlah apa yang ingin aku sampaikan. Dalam podcast aku yang kedua, aku ada menjelaskan beberapa kategori berkaitan dengan petua dan pantang larang yang diamalkan ataupun pernah diamalkan oleh masyarakat Melayu di Sarawak. Jadi, dalam podcast yang ketiga ni, aku akan sambung balik perkongsian aku mengenai petua dan pantang larang yang ada di Sarawak ni. Mungkin ada beberapa kategori yang sama seperti podcast yang kedua, tapi setiap data-datanya berlainan untuk podcast yang ketiga ni. Sekali lagi aku jelaskan, semua data-data berkaitan petua dan pantang larang yang aku kongsikan ni, aku dapat dari informan-informan yang telah aku temu bual. Ada beberapa informan yang aku temu bual secara bersemuka dan ada juga informan yang aku temu bual secara atas talian. Semua informan aku ni rata-ratanya berumur antara 41 sehingga 67 tahun. Baiklah, untuk kategori yang pertama berkaitan dengan petua dan pantang larang Melayu Sarawak ialah kategori keselamatan. Antara petua dalam kategori keselamatan, yang pertama, kalau baru balik dari kubur, mungkin baru lepas menolong proses pengebumian, mestilah mandi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rumah. Sebab dikhawatiri sekiranya ada kanak-kanak dalam rumah tersebut, kanak-kanak itu akan menjadi selalu menangis. Petua yang kedua ialah sebelum menyentuh ataupun memegang bayi pertama, bayi sulung, mestilah memberikan hadiah ataupun apa-apa sahaja seperti duit ataupun baju-baju ataupun apa saja, kerana jika kita memegang bayi tersebut tanpa memberikan apa-apa, nanti bayi tersebut akan menjadi mudah menangis dan selalu demam. Untuk petua yang seterusnya ialah jika ada kanak-kanak yang ingin masuk ke dalam hutan, hendaklah mengambil sedikit tanah dan letakkan di dahi supaya tidak diganggu oleh makhluk halus semasa dalam perjalanan di hutan. Biasanya kalau di Lawas, orang sebut sebagai ketaguan. Ketaguan ni macam kena tegur, tapi yang itu ketaguan tu bahasa Lawas lah, macam lain sikit, kena ubah-ubah. Kalau ketaguan ni ditegur oleh makhluk halus yang tidak nampak. Jadi kalau sesiapa yang ketaguan di hutan ni boleh menyebabkan demam. Jadi kalau sekiranya tidak mau demam, mestilah disimpan sedikit tanah di dahi untuk kanak-kanak lah. Dan ada juga bacaannya, iaitu sambil meletakkan tanah tu bacanya, ketaguan bumi barutah kau ketaguan. Petua yang seterusnya iaitu berkaitan dengan kempunan. Kalau sekiranya ketika itu kita bergegas untuk keluar rumah dan tidak sempat untuk makan, mestilah menjamah makanan tersebut ataupun memegang pinggan makanan tersebut sambil menyebut siapapun supaya tidak kempunan. Menurut orang tua-tua, kempunan ni sangat bahaya dan boleh membawa kepada maut. Jadi kalau tidak mau kempunan, mestilah jamah makanan dahulu dan sebut siapapun. Aku sendiri pun selalu macam tu jugalah. Sebab takut kempunan kan. Menurut informan aku juga, kalau sekiranya ketika itu beliau hendak masuk ke dalam hutan ataupun mungkin masuk ke dalam sungai, sebelum beliau masuk ke dalam hutan tu, beliau akan menyebut siapapun terlebih dahulu. Maksudnya, perkataan siapapun ni macam, semoga aku hendak kempunan, macam tu. Beliau menyebut perkataan siapapun sebelum masuk ke dalam hutan kerana beliau takut mungkin ada kemarin beliau ingin makan sesuatu tapi tidak kesampaian dan terlupa. Itu pun boleh menyebabkan kempunan. Jadi kalau kempunan ni mungkin kalau masuk hutan boleh terjumpa ular, tergigit, ataupun kalau masuk ke air
lemas, macam itulah. Jadi ringkasnya, apa-apa yang kita lakukan atau ke mana kita pergi, mestilah sebut siapapun, kerana bahaya ni boleh muncul pada bila-bila masa dan di mana saja. Contohnya seperti ada kes baru-baru di Lawas ni, iaitu kanak-kanak lemas di sungai dan mayatnya tidak dijumpai sehingga sekarang. Dengar dari ibunya, kanak-kanak tersebut kempunan ingin makan telur dan saat itu telur tiada di rumah mereka. Kanak-kanak tersebut seolah-olah ditarik ke dalam sungai oleh sesuatu benda. Mungkin haiwan lah. Tapi yang menarik tu masih misteri sehingga sekarang. Sebab ketika kejadian tu ada ibu ataupun kakak beliau, ada ibu dan kakak kanak-kanak tersebut di jambatan tu. Jadi sentiasalah berhati-hati. Untuk pantang larang bagi kategori keselamatan pula ialah pengantin yang belum sampai seminggu berkahwin tidak dibenarkan untuk menyeberang sungai ataupun menyeberang laut bagi mengelakkan berlaku perkara yang tidak diingini. Pantang larang yang kedua pula ialah ibu mengandung tidak dibenarkan untuk duduk di kepala tangga kerana boleh menyebabkan susah untuk melahirkan. Pantang larang yang ketiga pula ialah tidak boleh makan di dalam gelap, nanti makan bersama hantu. Kalau petua ni masih lagi orang amalkan sehingga kini. Aku sendiri pun masih lagi gunakan petua ni. Kadang-kadang untuk mengusik ataupun untuk menakut-nakutkan kanak-kanak. Pantang larang yang keempat pula ialah tidak boleh bermain di luar rumah ketika kuning hari ataupun waktu hari kuning. Biasanya kalau kuning hari ni waktu senja ataupun waktu hampir maghrib, supaya tidak diganggu oleh makhluk halus. Kerana waktu kuning hari itulah makhluk halus tu banyak berkeliaran di luar rumah. Menurut informan aku juga, kalau dulu-dulu asal saja waktu maghrib ataupun waktu senja, waktu menjelang malam, mereka semua sudah bertutup pintu dan tidak bermain di luar kerana takut pasal makhluk halus tu lah. Tambah lagi kalau hari kuning. Untuk kategori yang kedua pula, untuk kategori yang kedua berkaitan dengan pembinaan rumah. Antara petua dalam pembinaan rumah ialah ketika hendak membuat rumah baru, mestilah meminta sedikit bahan masakan seperti gula, garam ataupun sayur-sayuran kepada 2 atau 3 jiran. Kemudian bahan-bahan tadi tu ditanam di dalam tapak lubang tiang yang akan dibina. Kategori yang ketiga pula ialah ketika makan. Anak dara tidak boleh makan sambil baring kerana perbuatan tersebut dianggap seolah-olah meminta penyakit. Kerana hanya orang sakit yang tidak berdaya sahaja makan sambil limpang. Semua orang sehat makan sambil duduk. Kategori yang keempat pula ialah kategori kesihatan, iaitu petua yang pertama, bayi dibarut dengan pinang untuk mengelakkan perutnya sejuk ataupun mengalami kembung perut. Caranya ialah mula-mula kunyah pinang, sirih dan sedikit kapur. Kunyah sehingga sebatik. Kemudian simpan pinang tersebut di atas kain. Tapi kain tu tidak tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil. Kemudian kain tu dilipat dan disimpan di atas perut bayi. Kemudian bolehlah dibarut bayi tu seperti biasa menggunakan kain barut itulah. Pinang ni boleh juga dijadikan sebatik, dijadikan hancur menggunakan gucuh. Gucuh ni diperbuat daripada buluh, macam panjang sikit lah. Lepas tu dicucuk-cucuk dibuat daripada buluh. Kemudian simpan pinang, lepas tu sirih dan kapur di dalam gucuh tadi. Kemudian cucuk pinang yang ada dalam gucuh tu menggunakan benda yang tajam, benda yang sama panjang dengan gucuh tu lah. Seperti biasanya orang guna besi lah. Dan hujung besi tu
seperti screwdriver yang ujungnya macam ada tajam. Macam tu lah hujung gucuh tu. Jadi dicucuk-cucuk pinang dalam gucuh tu sampai jadi hancur. Dan boleh juga dijadikan barut. Cuma barut tadi tu akan jadi sedikit kotor lah. Bukanlah kotor sangat. Cuma akan ada warna merah-merah sedikit. Sebab terkena pinang tu. Sebab pinang tu kan macam basah-basah sikit. Kalau yang dikunyah dengan mulut tu akan bercampur dengan air liur. Jadi ada basah sikit-sikit lah. Kalau barut dengan pinang ni biasa sudah aku tengok sebab mak aku selalu buat dekat anak buah aku waktu mereka masih bayi lah. Yang tukang kunyah tu biasalah mak aku. Sayang cucu lah katakan. Untuk kategori yang kelima ataupun kategori yang terakhir iaitu perkahwinan. Antara petuanya ialah sebelum akad nikah, biasanya bakal pengantin akan dibedaki seluruh badan dengan menggunakan tepung beras supaya menaikkan seri pengantin tersebut, bakal pengantin tersebut. Beras akan dikisar sehingga sebati sampai menjadi seperti tepung. Sebab proses membedaki bakal pengantin ni aku sudah pernah lihat. Sebab aku pernah buat untuk video assignment aku dululah. Tepung beras tu ada dua adunan. Satu yang kering dan satu yang basah. Yang basah ni diberi sedikit air. Tidak terlampau banyak, tidak juga terlampau sikit. Macam adunan tepung waktu kita buat cucur. Macam tu lah. Jadi mula-mula adunan yang basah ni dibedaki di seluruh badan bakal pengantin. Muka, kaki ataupun tangan, semualah seluruh badan. Selepas sudah selesai seluruh badan dibedaki dengan tepung yang basah, kemudian gunakan tepung yang kering tadi bedaki lagi di atas badan bakal pengantin tu dan gosok macam kita gosok daki keluar dari badan. Macam itulah. Jadi sampai akhirnya semua bedak yang ada di badan tu akan hilang selepas digosok dengan tepung yang kering tu. Untuk petua yang kedua, iaitu petua yang terakhir, bakal pengantin akan dimandikan oleh orang yang berpengetahuan ataupun orang yang pandai dalam bidang ni supaya naik seri pengantin juga. Bakal pengantin ni akan dimandikan dengan ada bacaan-bacaan tertentu lah. Hanya orang yang faham, hanya orang yang pandai dalam bidang ni tahu apa bacaan-bacaan tu. Sebab aku pun dulu pernah lihat kakak aku dimandikan sebelum esoknya dia nikah. Macam itulah. Jadi itu saja perkongsian aku untuk podcast yang ketiga ni. Semoga nanti banyak lagi penyelidik yang berminat untuk mengkaji berkaitan dengan petua dan pantang larang ni supaya amanah dari orang tua-tua terdahulu ni sentiasa diamalkan dan tidak lucut ditelan zaman, tidak dilupakan begitu sahaja. Jadi sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.